nak bawa bila kita dalam kubur nanti, kita nak bawa bila kita dalam akhirat nanti, untuk menentukan kita ni selamat dia sama ada di syurga ataupun neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat sejahtera ya. So saya Kamaro. Hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan satu senjata dan juga harta yang sering kadang-kadang kita terlupa. Kerana sibuk bekerja, sibuk menjaga anak, sibuk macam-macam sibuk lah. Sebab sibuk-sibuk ni kita terlupa. Tapi benda ni sangat penting sebab harta dan senjata ni kita nak bawa bila kita meninggal dunia ni, kita nak bawa bila kita dalam kubur nanti, kita nak bawa bila kita dalam akhirat nanti, untuk menentukan kita ni selamat dia sama ada di syurga ataupun neraka. Okey, apa yang saya nak harta dan senjata yang saya masukkan ni adalah sebab Nabi SAW pernah bersabda kan, apabila meninggalnya anak Adam itu, maka putus-putuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Saya biasa sebut benda ni. Pertama, amal jariah. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua bapa. So inilah yang ketiga ni, iaitu anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. So ini kita nak cerita pasal hari ni, iaitu sebagai harta kita, harta yang sangat penting dan juga senjata yang kita boleh gunakan dalam alam kubur nanti, di alam akhirat nanti. Sebab Nabi dah pesan banyak. So nak didik anak ni jadi anak yang soleh ni bukan perkara yang mudah. Dia memerlukan suatu komitmen yang tinggi, perhatian, observation, dan kita perlu belajar daripada Nabi sendiri. Kerana benda ni memang Nabi je paling expert. Sebab apa? Sebab dia Nabi. So dia lah paling expert. Kalau ada doktor ke ada profesor cakap dia lagi expert daripada Nabi, itu dah mengarut. Sebab tak ada orang lebih bertakwa dan lebih baik daripada Nabi SAW. Hatta pada para zaman Nabi, ada 3 orang sahabat yang nak challenge, bukan nak challenge lah, dia kata dia lagi bagus daripada amalan solatnya, puasanya, dan dari segi sebab dia tak kahwin. Tapi Nabi tegur 3 orang ni. Dia kata tidak, yang paling bertakwa di antara kamu adalah aku, cakap. Nabi cakap. So di 3 orang ni dah melampaui batas. Nabi marah dia orang. Okey. So tanpa buang masa lagi, jom kita belajar sikit apa itu kaedah-kaedah atau cara-cara mendidik anak-anak melalui kaedah Rasulullah SAW yang telah nak bagi dia ajar. Okey. Saya nak sentuh pasal ni. Saya ada baca buku yang berjudul Kaedah Mendidik Isteri dan Anak-anak Antara Galakan dan Golongan Memukul dalam Islam. Larangan memukul dalam Islam. So buku ni adalah karangan Ustaz Abdul Rahman Muhammad. Beliau ni adalah seorang tokoh agamawan di Singapura. Beliau ni melanjut pelajaran di peringkat sarjana muda syariah di Universiti Al-Munawarah, Madinah. Beliau ni memang terkenal lah di Singapura, dan beliau pernah menjawat jawatan tinggi di beberapa buah masjid di Singapura selama 10 tahun. Okay? Sekarang beliau adalah pengarah urusan fiqh, konsultasi dan services. So buku ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli, boleh. Saya pun suka buku ni. Sebab saya tengok saya punya YouTube punya analisis pun, selepas Malaysia, Singapura yang paling ramai tengok saya punya YouTube. So terima kasih orang Singapura. So sempena tu saya pun baca jugalah buku orang Singapura untuk apa ni, nak memahami lebih dalam tentang orang Singapura. So ya, buku ni sangat bagus untuk mendidik anak-anak dan juga isteri. Memang bagus untuk, yalah, sebab zaman sekarang, zaman moden ni, macam-macam cabaran dan dugaan. So kaedah yang paling terbaik untuk mendidik anak-anak adalah cara Rasulullah SAW, dan macam Ustaz Abdul Rahman ni dah cerita dalam buku ni. Okay? So saya nak cerita terus. Okay? Apa yang perlu kita buat dalam kaedah-kaedah untuk mendidik anak-anak ni. Okay. Dalam Islam, benda yang paling penting sekali adalah Rasulullah SAW ajar solat. Sebab bila solat ni betul, insyaAllah benda-benda lain pun betul. Okey, kenapa? Solat ni adalah hubungan ataupun cara kita berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bermakna kalau solat kita baik, insya-Allah benda-benda lain pun akan baik. Tapi
dalam mendidik anak-anak ni Rasulullah SAW telah ajar. Saya baca sikit ya hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ushri sinina wa farriqu bainahum fil madadi'. Nabi cakap apa? Suruhlah anak-anak kamu solat apabila mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka apabila umur mereka sudah menjangkau 10 tahun. Kerana tidak mahu melaksanakannya rotan bila tidak mahu solat 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka. Riwayat Abu Daud, hadis nombor 495. So ini adalah hadis dari Nabi SAW. Nabi ajar bila umur 10 tahun je kena ajar anak solat. 7 tahun 7 tahun ajar solat. Okey. Tapi kalau 10 tahun tak solat lagi, kita dah ajar dia, tapi 10 tahun tak solat, dah kena start rotan dia. Sekiranya bertegah lah maksudnya. Dan bila 10 tahun ni kalau tak kalau boleh pisahkan mereka, jangan, bukan kalau boleh, kena pisahkan antara lelaki dan perempuan. Yang lelaki ni bagi bilik asing, perempuan bilik asing. Okey. Itu dah ambil dah ajar. Okey. Okey, dah. Satu lagi saya nak cerita, Nabi ajar juga dalam pendidikan anak-anak ni, dia ada 3 fasa ataupun 3 marhalah dipanggil. Okey, fasa pertama ni dipanggil fasa pembebasan. Masa pembebasan dan pendidikan lisan. Maknanya masa ni umur dia di antara umur bayi sampai ke 7 tahun. Dalam umur ni memang Nabi tak ajar kita bagi pembebasan. Dia tak ada terikat kepada mana hukum. Tak solat pun tak apa, nak solat pun tak apa. Kalau dia kata dia nak solat, kita boleh ajar dia. Tapi kalau dia tak nak solat, tak apalah, kita tak boleh paksa dia, sebab dia masih dalam peringkat pembebasan daripada bayi sampai ke 7 tahun. Okey, yang kedua adalah marhalah kedua ataupun fasa kedua masa itu masa pendidikan praktikal. Yang ni kita dah start kena ajar dia. Umur ni di antara 7 tahun hingga ke balik. So masa ni kita memang kena ajar betul-betul. Sebab hadis Nabi tadi Nabi dah ajar 7 tahun kena mula start mengajar dia solat. Dan 10 tahun kalau tak solat, kena rotan. Okey? Ini penting. Marhalah ketiga ataupun fasa ketiga adalah masa bertanggungjawab, itu umur dia bila balik sampailah ke dewasa. Ini dah besar dah. Okey. So jadi walau bagaimanapun ketiga-tiga fasa ni kita sebagai ibu bapa memang kena bagi perhatian kepada dia. Terutamanya perhatian ketika mereka ni di antara fasa pertama, iaitu dari bayi sampai ke 7 tahun. Apa yang kita kena buat? Pertama, memang dia orang bebas daripada suruhan agama semasa ni. Tapi kalau dia orang buat salah ke, dia orang buat pukul adik ke apa, kita sebagai ibu bapa ni kena bagi lisan lah. Maknanya kita bagi penjelasan. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, tak baik. Tapi jangan paksa dia. Paksa dia solat semua tak boleh. Yang itu tak boleh lagi. Sebab umur 7 tahun baru kita boleh paksa dia. Okey? Alright, okey, kita bercerita lebih detail pasal marhalah pertama ataupun fasa pertama, iaitu peringkat pembebasan. Untuk seorang anak itu bebas daripada apa-apa tuntutan dan juga tanggungjawab. Maknanya tak ada solat untuk dia orang apa-apa. Tapi kalau dia nak solat, ketika umur 4 tahun dia tengok kita solat, dia nak solat, okey, yang itu bagus, tak apa. Kita boleh bagi dorongan dan juga galakan. Tapi kalau dia tak solat, kita janganlah paksa pula dia. Sebab sekarang ni memang hak dia. Okey. Alright. Tidak ada hukum suruhan dan larangan yang wajar dikenakan ke atas mereka, dan hanya perhatian dan pendidikan lisan daripada kedua ibu bapa saja yang diperlukan, iaitu teguran, penjelasan dan nasihat, yang tidak lebih daripada itu. So peringkat ni memang di antara bayi hingga 7 tahun memang dia orang free. Cuma kita boleh bagi lisan je lah, cakap dengan dia orang apa yang dia orang boleh buat dan apa yang dia orang tak boleh buat. Okey. Alright. Okey, seterusnya saya nak bercerita mengenai dengan 2 jenis ibu bapa. Dalam pendidikan anak-anak ni ada 2 jenis. Ada kajian kita ada kajian dah buat dalam buku ni, dah beritahu ada 2 jenis ibu bapa, iaitu pertama iaitu golongan liberal dan yang kedua adalah golongan konservatif. Okey. Okey, apa itu golongan liberal ni? Golongan liberal ni adalah golongan yang memberi kebebasan kepada anak-anak dia 100%.
Sampai satu tahap anak-anak dia ni tak tahu mana itu baik, mana itu buruk. Sebab terlampau bebas sangat, tak boleh juga. So dia ada hak dia. Itulah dia katakan kita kena ada pemerhatian dan komitmen pada ibu bapa. Tengok anak tu buat apa. Kalau dia orang buat silap, kena tegur, kena nasihat dia. Adik tak boleh buat macam ni, tak boleh ambil barang orang, tak boleh pukul adik. So benda-benda macam ni penting. Sebagai ibu bapa, benda ni penting. Walaupun dia tak boleh dia tak diwajibkan solat lagi, tapi benda-benda yang sikit-sikit ni pun kita kena start explain lah. Sebab ada setengah budak kita tengok orang tua dia tak hormat, lempar barang merata-rata, siapa kena muka orang. Ini kena ajar. Tak boleh. Ini adab. Ini dah kena ajar. Tapi jangan keras sangat lah. Kena ajar lah, lisan. Golongan kedua adalah golongan konservatif. Golongan konservatif ni, ibu bapa yang terlampau nak mendisiplinkan anaknya. Umur bayi sampai 7 tahun dah kena macam-macam. Dah kena solat, kena baca Quran. Sampai budak-budak tu macam tak boleh nak bernafas tau. Banyak sangat aktiviti dia sampai dia dah jadi cramp. Boleh terencak juga akal dia macam tu. Bukan terencak akal lah, maknanya dia dah kecil dah kena block lah. So, macam-macam tak boleh buat. Okey. So masa ni memang dalam Islam bagi pembebasan dari segi sudut larangan untuk dari segi suruhan agama lah. Solat pun tak payah. So bagi dia orang pembebasan dulu. Okey. Sebab apa? Macam ni, sebab Nabi sendiri pun dah bagi tadi, macam hadis saya baca, Nabi dah suruh anak-anak solat umur 7 tahun. Kenapa Nabi tak cakap umur kurang daripada 7 tahun? Sebab apa? Mesti ada sebab dia. Sebab Nabi ni bukan sebarang orang. Bila dia cakap tu, dia bukan cakap sebab nafsu dia. Dia bercakap daripada wahyu daripada Allah SWT. Sebab tu, sebab apa? Kalau kita nak tengok ada kisah Nabi daripada Abdullah bin Sidat, daripada ayahnya, katanya, ini hadis pada suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk solat siang, Zuhur atau Asar, ada antara dua solat itulah. Baginda membawa Hasan dan Husain, cucu beliau, lalu maju ke hadapan dan cucunya itu diletakkannya, kemudian bertakbir. Seterusnya baginda pun sujud. Dan sujud itu sangat lama sujud, hingga aku terangkat kepalaku, rupa-rupanya aku lihat cucunya itu berada di atas belakang Rasulullah SAW, maka aku pun kembali sujud. Ni sahabat ni, dia kata, berapa lama sujud ni? Dia pun bangun, sujud lagi, ada cucu Nabi atas belakang Nabi. Setelah selesai solat, para jemaah belakang bertanya, ya Rasulullah SAW, tadi sangat lama sekali anda sujud, hingga kami sangka telah berlaku sesuatu atau mungkin wahyu sedang diturunkan. Biasanya macam tu. Ujar baginda SAW yang bermaksud, semua itu tidak berlaku, melainkan ketika itu cucuku berada di atas belakangku dan aku tidak mengganggunya hingga dia berasa puas bermain. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. Ini menunjukkan bahawa cucu Nabi ni tak sampai 7 tahun lagi. So dia panjat belakang Nabi masa Nabi solat pun, Nabi tak halang, tak marah dia. Dia biar dulu sampai cucu dia puas main, barulah dia bangun daripada sujud. Itu Nabi ajarlah. Ini hadis ni riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim. So daripada benda macam ni kita boleh belajar lah macam mana Nabi ajar kita. Nampak tak? Ini hujah yang terbaik lah. Ini bukan reka-reka ni, ini Nabi ajar. Bukan mimpi, bukan ilham. Ini daripada Nabi SAW. So sekarang ni kita menjadikan hujah hadis ni sebagai hujah untuk mendidik anak-anak kita agar terbiasa dengan ajaran agama. Tidaklah Rasulullah SAW memaksa cucu-cucu dia ni supaya jangan buat tu, jangan buat ni, jangan pergi masjid. Ni satu masalah. Saya ada pergi masjid, mana masjid ni dia tak bagi budak-budak masuk. Saya rasa ni memang kalau Nabi ada pun Nabi marah ni. Sebab kalau tengok kes ni, Nabi semayang asar Zuhur ni, orang atas semayang Zuhur ni, cucu dia bawa letak ke depan, naik atas belakang. Ada masjid tak benar anak-anak masuk. So saya rasa kena buat revision lah.
tengok hadis ni Nabi boleh buat, kenapa kita lebih daripada Nabi pula? Tak siapa budak-budak tak boleh masuk masjid. Saya rasa kena buat something lah. So saya rasa ustaz-ustaz ulama ni kena bagi pencerahan lah bab-bab ni. Okay, alright. Okay, berdasarkan hadis ni lah amalan ni, sebaik-baik untuk mendidik anak tentang amalan agama adalah apabila anak-anak mencapai umur 7 tahun. Okey. Kalau boleh umur rendah daripada tu, kalau budak-budak tu nak solat ke nak apa, nak buat agama, nak pasal berkaitan dengan agama, okey, dipersilakan. Kita bagi galakan kepada dia. Tapi kalau kita suruh dia tak nak, jangan paksa. Biarkan dulu. Siapa 7 tahun baru kita bagi dia penekanan. Okey. Sebab sebelum sampai umur 7 tahun, berikan hak kebebasan. Sebab Nabi pun pernah bersabda apa ni, fa'ati kulla zi haqqi haqqah. Ini Nabi cakap, maksudnya berikanlah setiap yang berhak itu hak mereka. Okey, riwayat Al-Bukhari, nombor hadis 5788. Maknanya sekarang ni anak-anak yang kecil ni adalah hak dia untuk bebas. Apa ni, anak juga mempunyai hak, iaitu hak mereka untuk telah diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Taala. Hak yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu Taala adalah hak kebebasan tanpa apa-apa tanggungjawab di antara umur bayi sampai ke 7 tahun. Jangan salah pula, lebih daripada itu dah tak ada hak kebebasan dah. 7 tahun dah kena solat dah. Okey, kalau 10 tahun tak solat kena rotan. Hak kebebasan hanya diperuntukkan kepada bayi sampai umur dia ke 7 tahun sahaja. Okey. Sebab apa? Sebab ada kes yang umur 4 tahun 5 tahun dia dah kena paksa solat. Bila paksa ni dah jadi salah dah. Bila dia umur kecil dah dipaksa, bila dia dah besar nanti dia macam tak dapat merasai kebebasan. So bila ada kita tengok umur 4 tahun 5 tahun mak ayah suruh solat dah boleh solat, tapi bila besar tak solat. 4-5 tahun ni suruh pakai tudung, bila besar tak pakai tudung. Sebab apa? Sebab dia tak dapat hak kebebasan. Sebab dia tak pernah merasai kebebasan masa umur dia kecil. Bila dia besar, dia dah boleh buat apa saja. Sebab apa? Sebab bila umur 7 tahun ni kita biarkan dia tak solat. Bila kita start umur 7 tahun solat, dia akan rasa, oh seronoknya solat. Sebelum ni aku tak solat, macam tak ada apa, tak ada pegangan semua. Dia rasa macam tu. Macam pakai tudung. 7 tahun pakai tudung. Tapi bila kecil dah pakai tudung, dia tak pernah rasa tak solat, tak pernah rasa tak pakai tudung. So bila besar baru dia boleh rasa. Ini akan masalah. Bila besar, bila buat benda-benda macam ni, tak solat, tak pakai tudung, jadi masalah. Seronok pula habis. Kawan-kawan pula ada macam ni, habis. Itu didikan tu penting. Sebab tu kita kena ikut cara Rasulullah SAW, dan Nabi dah ajar fasa-fasa dia, marhalah-marhalah dia, kita kena buat. Okey. Alright. Yang penting sekali ni kita orang cakap meletup buluh daripada rebunnya. Macam ni lah. Daripada kecil ni biarkan dulu, kita just monitor je, bagi penjelasan daripada lisan. Umur je 7 tahun kita dah start pisahkan dia tempat tidur dia, lelaki bilik asing, perempuan bilik asing. Ada setengah pendapat 10 tahun. Okey, kalau boleh kita buat 7 tahun lah. Tapi kalau buat solat ni kita start pada umur 7 tahun, kita dah mula start. 10 tahun tak solat baru kita rotan. Okey. Okey, kenapa kena beri kebebasan kepada dua orang ni? Okey. Antara lelaki dan perempuan pada peringkat umur yang awal ni. Okey. Sebab apa? Daripada pergaulan ini mereka dapat pengalaman baik dan buruk daripada lawan jenis mereka, dan apa yang perlu diketahui daripada lawan jenis mereka. Okey. Sebab apa? Kalau masa dia orang kecil ni, ketika itu belum menimbulkan kemudaratan kepada sesama mereka. Sebab tu peringkat ni kita bagi dia kebebasan. Bila dah umur 7 tahun ke atas ni bahaya. Okey. Apabila mereka mula dididik untuk menjauhi pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, masing-masing sudah mengetahui baik dan buruk perangai lawan jenis mereka. Dengan itu mereka tidak lagi berasa ingin tahu. Teori ini bukan tidak ada asas dalam Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar anak-anak itu dipisahkan dari tidur mereka. Tempat tidur mereka bermula daripada umur 7 tahun. Berarti sebelum umur 7 tahun mereka perlu dilarang bergaul. Berarti sebelum umur 7 tahun mereka belum dilarang bergaul, bermain atau belajar bersama-sama lelaki dan perempuan yang sebaya dengan mereka. Okey. So sekarang ni kebebasan tu penting. Okey.
Sebab kalau kita tak bagi kebebasan ni, bila dia orang besar, umur 7 tahun ke dan lebih dari tu, dia orang boleh nak mencuba. Sebab dia orang tak pernah rasa. Sebab tu pentingnya benda-benda macam ni. Okey. So saya rasa cukuplah setakat tu dahulu cara ataupun teknik-teknik untuk mendidik anak-anak. Kita kena ingat ada 3 fasa, iaitu fasa pertama fasa pembebasan, dan masa ni kita kena lebih kepada pemerhatian dan bagi pendidikan melalui lisan lah. Yang kedua, fasa yang kedua ataupun marhalah kedua itu di antara umur 7 tahun hingga ke balik. Masa ni kita dah kena start suruh anak-anak kita belajar solat, ajar dia solat. Sampai 10 tahun tak solat, kena pukul nurutan. Mana penegasan kat situ. Yang ni kena. Yang ketiga, marhalah ketiga ataupun fasa ketiga adalah umur di antara balik hingga dewasa. So yang fasa kedua, fasa ketiga ni saya akan sentuh kemudian. Okey. Saya hari ni lebih kepada fasa pertama dulu, iaitu pembebasan daripada tuntutan agama. Tapi kita sebagai ibu bapa kena bagi perhatian, observation, dan juga bagi teguran melalui lisan, bukan paksaan. Okey. Okey, cukuplah untuk kali ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi untuk cara-cara dan teknik pendidikan anak untuk marhalah kedua dan ketiga, okay? Ataupun fasa kedua ataupun fasa yang ketiga. Okey, cukuplah setakat itu hari ini. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.